Darurat. Agung ada dua pilihan selepas jumpa Raja-Raja Melayu esok. Yang di Pertuan Agung akan mengadakan pertemuan dengan 8 Raja-Raja Melayu yang lain esok, di mana kesemua baginda dijangka membincangkan cadangan kabinet untuk mengisytiharkan darurat yang dikatakan bagi mengekang C-19. Malaysia kini menghubungi beberapa pakar perlembagaan dan undang-undang yang mengatakan bahwa yang di Pertuan Agung mempunyai sekurang-kurangnya dua pilihan untuk diputuskan. Dua pilihan tersebut adalah Agung boleh menerima cadangan yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin atau menasihati kabinet untuk membuat pilihan lain. Bagaimanapun, pakar bercanggah pandangan mengenai sejauh mana kuasa yang ada pada Sri Paduka dalam memutuskan untuk mengisytiharkan darurat atau tidak. Pandangan yang paling populer adalah Sri Paduka harus mengikut nasihat kerajaan. Dalam bacaan saya mengenai perlembagaan persekutuan dan berdasarkan kes Majlis Privy T. Ching Po, Agung harus menerima nasihat Perdana Menteri, kata Lim Wee Jiet, seorang pegawai yang arif dalam perlembagaan. Dia merujuk kes pada tahun 1979, di mana seorang lelaki bernama T. Ching Po mencabar kesahihan pengisytiharan Pulau Pinang sebagai wilayah keselamatan oleh yang di Pertuan Agung. Salah satu keputusan Majelis Privy ketika itu ialah Agung mesti mengikut nasihat eksekutif. Mereka, Raja-Raja Melayu, tentunya boleh mencadangkan agar Perdana Menteri memberi nasihat kepada yang di Pertuan Agung mengenai penyelesaian alternatif atau istilah darurat yang berbeza, katanya. Sekiranya kerajaan memberikan lebih daripada satu cadangan, maka Agung boleh memilih salah satu yang menurut baginda adalah yang terbaik, kata Lim. Fellow peguam perlembagaan New Sinew juga berkongsi pandangan yang sama. Secara konvensi, yang di Pertuan Agung berhak berunding dengan siapa saja sebelum bertindak atas nasihat. Oleh itu, YDPA boleh meminta persidangan Raja-Raja Melayu untuk bertujuan rundingan tersebut. Rundingan semacam itu adalah untuk memungkinkan Agung menjalankan peranan ketiga Sri Paduka bagi mendorong dan memberi peringatan kepada kerajaan. Yang di Pertuan Agung mempunyai hak bahkan tugas untuk menasihati, mendorong, dan memperingatkan kerajaan Sri Paduka. Baginda bebas untuk menyatakan pendapatnya mengenai pengisytiharan darurat dan mungkin memperingatkan Perdana Menteri agar tidak melakukannya. Bagaimanapun ini akan menjadi rahasia antara Agung dan Perdana Menteri, katanya. Tambahnya, walaupun Agung boleh memberi nasihat atau peringatan kepada kerajaan, pada akhirnya baginda harus bertindak sesuai dengan nasihat kerajaan seperti yang disyaratkan oleh artikel 40 Perlembagaan Persekutuan. Tapi tidak semudah itu. Kerajaan tidak boleh mengabaikan pengaruh dan kuasa institusi diraja ketika membuat keputusan kerajaan. Jelasnya, keputusan terletak di tangan baginda. Sementara itu, Peguam Surendra Anand juga mengemukakan pendapat serupa. Walaupun yang di Pertuan Agung boleh berbincang dengan Raja-Raja Melayu yang lain untuk memberikan maklum balasnya kepada Perdana Menteri, saya rasa dia tidak dapat menolak nasihat Perdana Menteri pada akhirnya, katanya. Surendra menambah dia percaya bahwa nasihat Perdana Menteri pada Sri Paduka bagaimanapun boleh dicabar di mahkamah. Sementara itu, pakar perlembagaan dan pensyarah undang-undang Prof. Manya Sam Rahayu E. Aziz berkata, Agung tidak perlu bertindak segera atas nasihat kabinet. Kalau kita ikut prinsip raja, perlembagaan itu sekalipun raja hendaklah memastikan apa-apa nasihat dibawa
kepada baginda itu adalah nasihat yang wajar, yang disertai bukti-bukti, maklumat yang wajar untuk baginda bertindak. Baginda juga mempunyai hak untuk meminta maklumat dan beri nasihat kepada kerajaan, katanya. Profesor Madya dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia itu menambah, Agung boleh meminta kerajaan membentangkan pelan tindakan mereka juga sebelum bersetuju dengan nasihat tersebut. Karenanya, peristirahatan darurat juga tidak seperti proses mengubah undang-undang yang boleh dilaksanakan dalam tempo 30 hari, bahkan tempo persetujuan agung. Ini tentang kuasa agung. Sebagai Raja Perlembagaan, apabila baginda mau bertindak atas nasihat, kata Syam Rahayu. Ketika ditanya apakah agung memiliki kuasa untuk memutuskan peristirahatan darurat, dia berkata itu di tangan baginda. Masih belum jelas ruang lingkup atau bentuk peristirahatan darurat oleh kerajaan selain dilaporkan ia bertujuan untuk memerangi wabak COVID-19. Bagaimanapun terdapat spekulasi bahwa ini merupakan langkah politik untuk mengelakkan belanjawan 2021 yang akan dibentangkan kerajaan digagalkan di Dewan Rakyat bulan depan. Kerajaan Perikatan Nasional yang diteroji Muhyiddin kini hanya memiliki majoriti 2 kursi dan kini diasak oleh UMNO dan PKR. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini mendakwa ramai anggota parlemen daripada parti itu kini menyokong Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai menjadi Perdana Menteri. Secara berasingan, ahli parlemen UMNO Gua Musang Tengku Razali Hamzah mengemukakan usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tekan tombol lonceng untuk mengikuti isu-isu semasa di channel OBS 58.